Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yang berusaha Tuan Nazir Masjid Timbalan, usaha berdaharan para JK yang dimuliakan, yang dihormati imam yang memimpin salat subuh sebentar tadi, yang mendoakan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat kita, dan yang mendoakan kemenangan mujahidin di Gaza dan kehancuran Yahudi di Palestin, dan Bilal yang mengumandangkan azan, dan siap awal-awal datang mempersiapkan masjid menyambut kita semua, dan seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat yang diridai Allah, insya-Allah yang dikasihi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah menganugerahkan kepada kita di saat ini untuk memenuhi masanya. Kita hidup ini ada masa Allah yang ditetapkan Allah, dan ada jadual Allah, iaitu 5 waktu sehari semalam, dan ada masa diberikan kepada kita untuk kita urus sendiri, kerja, makan, minum, cari rezeki. Dan daripada itu di saat ini Allah beri anugerah masa untuk kita memenuhi masa itu di masjid. Inilah nikmat yang terbesar kita pada pagi ini, dapat menghadiri masjid dan menegakkan solat Jumaat subuh berjemaah, memenuhi masa Allah. Masa Allah beri kepada kita, kita pun memenuhi kepada masa Allah. Itulah dikatakan wal as, demi masa semuanya rugi. Siapa yang tak rugi? Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Dan Nabi sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari-harinya ialah ulang-alik masjid sampailah ke akhir hayat. Tak pernah tertinggal ulang-alik masjid, kecuali keluar pergi berjihad fisabilillah ataupun keluar pergi berperang. Bersyukurlah juga dapat bertemu kembali tuan-tuan pada pagi bahagia ini, dan insya-Allah pagi ini saya ambil masa tak lama, lebih kurang 30 minit ataupun 40 minit sahaja. Tajuknya ialah tajuk pencing. Kalau dia sebut retire, dalam bahasa kita sebut retire, dalam bahasa kita pencing. Kita lihat apakah itu makna pencing. Pencing ini luas. Pencing bolehlah kita definisikan. Dalam bab ini, pertama kita kongsi definisi pencing. Yang kedua, kita lihat apakah perkara-perkara untuk mendapat pencing daripada Allah. Yang ketiga, apa perkara-perkara itu, dan yang ketiga, bagaimana untuk memenuhi perkara itu. Yang keempat, sebagai kesimpulan, jadi empat isi saja yang kita akan kongsi pada pagi ini. Pertamanya ialah apa erti pencing. Pencing ini ialah ganjaran berterusan apabila tamat khidmat. Seseorang pencing, kalaulah dia pegawai kerajaan, dia menandangi skim pencing. Bermakna apabila dia tamat khidmat umur 60 ataupun 50 ataupun 56, apabila tamat khidmat, dia tetap menerima ganjaran. Bila tamat ganjaran itu, apabila dia mati, pun diteruskan kepada isterinya. Maknanya berterusan. Pendapatan itu berterusan selama-lamanya sampailah dia mati, ataupun yang mewarisinya pun sampai itu pun mati. Kalau isterinya mati, dia ada anak yang lain, dan dikira anak itu pun boleh mendapat pencen berterusan. Maknanya kerja dah habis tapi ganjaran tetap masuk. Itu pencen pada
umumnya pada kita yang di dunia ini. Dalam Al-Quran disebut juga perkara ini, disebut pencen ini disebut oleh Allah SWT, disebut iaitu dengan ayat lahum ajrun ghairu mamnun, lahum ajrun ghairu mamnun. Banyak ayat Al-Quran disebut illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Dan surah Wat-Tin wa Zaitun, Wat-Tin wa Zaitun sampai akhir itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka orang yang beriman beramal saleh ni, bagi mereka pahala yang tak putus-putus, tak putus pahala. Ayat yang lain dan surah Insyiqaq, surah Insyiqaq tu disebut balik wa iza quri'a alaihimul qur'an yasjudun wa iza quri'a alaihimul qur'an yasjudun balil ladzina kafaru yakadzibun balil ladzina kafaru yakadzibun wallahu min wara'i balil ladzina kafaru yakadzibun. Akhir tu disebut illal ladzina amanu wa amilus solihat lahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang beriman dan beramal saleh, pahalanya yang tak putus-putus. Lahum ajrun ghairu mamnun itu maksudnya ialah pencen daripada Allah sendiri, pencen daripada Allah. Maksudnya pahala tak putus-putus. Maksudnya apabila seseorang itu wafat, dia tetap mendapat ganjaran pahala walaupun dia dah wafat. Dia dapat, katakan dia wafat umur 60 dan dia berada di alam barzah selama berpuluh ribu tahun. Sebab tak tahu bila kita berada dalam barzah, berapa lama. Dalam tempoh berada dalam barzah itu, adakah dia tak dapat ganjaran itu? Dan Al-Quran sebut dapat. Dia dapat ganjaran itu walaupun dia dah wafat. Dia wafat, dia dapat ganjaran. Contohnya seseorang itu ulang-alik masjid, selalu ulang-alik masjid. Apabila dia wafat nanti, mati nanti, adakah pahalanya berhenti apabila dia wafat? Pahalanya, kalau orang seperti ini selalu ulang-alik, pahalanya tak berhenti, tetap berjalan di alam barzah. Kalaulah 40,000 tahun di alam, kalaulah 20,000 tahun di alam barzah, bermakna 20,000 tahunlah tercatat pada hariannya. Katakan hari ini datang ke masjid, dapatlah pahala 100, dia pun wafat, mati, dan dimasukkan dalam kubur ataupun alam barzah, dan sepanjang itu hari-hari 100, hari-hari 100. Ini dia katakan lahum ajrun ghairu mamnun, pahala yang tak putus-putus, tak putus walaupun dah wafat, tak putus. Bila akan tamat? Bila akan tamat? Bila akan tamat pahala ini? Akan tamat apabila dibangkit hari kiamat nanti, barulah tamat pahala itu. Apabila dibangkit, malaikat kanan akan iring kita, kiri akan iring kita, buka kitab kita dan dilihat apa tercatat. Dia akan ambil kalung, sebab amalan kita ini ada juga yang dikalungkan di leher. Apabila diambil amalan yang terkalung di leher itu dibuka dan dilihat di situ, itu maksud pahala yang tak putus-putus. Dan Al-Quran selalu sebut perkara yang tak putus-putus. Dan Al-Quran disebut dalam surah Wat-Tin wa Zaitun itu saya baca tadi, ditafsirkan dalam tafsir Ar-Rahman ini, dia tafsirkan illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putus. Huraiannya, apa itu maksud pahala yang tak putus-putus? Dan tafsir ini muka surat 1701 ada disebut tafsir tentang lahum ajrum ghairu mamnun. Tafsir Ar-Rahman edisi versi Rumi disebut pada tak putus-putus itu ialah orang yang beriman semasa mudanya tetap mengerjakan amal-amal soleh. Dia tak nyatakan secara khusus apa amalan itu, secara umum amal-amal soleh yang sumastaqamu, dia kemudian dia beriltizam, dia istiqamah dengan amalan itu. Contohnya datang masjid lah, hari-hari datang masjid daripada muda sampailah ke akhir hayatnya datang ke masjid, seperti berkhidmat dengan masjid. Apabila dia menjadi tua nyanyok, belum mati lagi ni, apabila dia menjadi tua dan nyanyok, tak dapat lagi berbuat demikian, masih lagi hidup, baru nyanyok baru, maka Tuhan perintahkan supaya dituliskan pahala yang biasa dikerjakan dahulu, sekalipun dia tidak dapat mengerjakan lagi dalam masa tuanya. Ini katakan
lahum ajrum ghairu mamnun. Contohnya daripada muda maknanya selalu datang masjid daripada muda. Apabila umur meningkat, terlantarlah di rumah. Adakah pahala datang masjid? Tak dapat. Allah perintahkan masjid tulis juga. Itu belum mati lagi, belum lagi dia wafat, masih lagi ada. Tulis seperti mana dia kerjakan pada hari-hari yang dia kerjakan. Ditulis, maknanya tak putus. Bahkan ada disebut dalam hadis sahih bahawa orang yang bersifat demikian, Tuhan perintahkan malaikat menulis amal ibadatnya pada masa hidupnya. Jadi malaikat yang tulis amal ibadat dalam hidupnya duduk dekat kuburnya menulis kebajikannya hingga kiamat. Oleh itu bersungguh-sungguh mengerjakan amal bakti sebelum datangnya seorang itu tak dapat mengerjakan lagi. Bahkan malaikat yang selalu catat amalan soleh kita itu diperintah oleh Allah, apabila dah wafat, tunggu di kuburnya. Buat apa? Tulis, hari-hari tulis. Seperti mana kita hidup 63 tahun, 60 tahun je kita hidup. Dalam kubur berapa? Dalam kubur 20,000 tahun. Boleh jadi 30,000 tahun. Sebab nak tunggu kiamat bila? Anda kata hari inilah kewafatan seseorang itu, kematian seseorang itu. Dan dikuburkan berapa lama? Di alam barzah. Tunggu pada hari kiamat. Bila nak kiamatnya? Mau dekat-dekat 50,000 tahun. Ulama kita kata antara Nabi dengan kiamat itu, ulama kita letak 50,000 tahun. Tapi bukanlah perkara yang wajib dipegang, sebab perkara itu tak diketahui kecuali Allah saja. Kiamat ini boleh berlaku bila-bila masa apabila Allah perintahkan supaya ditiup sangkakala kali pertama. Itu sisi Allah. Kiamat itu datang mengejut. Sebab itulah masanya terahsia bila-bila. Itu hak Allah SWT. Badai kepada inilah dia katakan lahum ajrun ghairu mamnun. Jadi adakah semua perkara ini dapat pahala yang tak putus-putus? Adakah ke semua? Bermaknanya perkara yang dapat ini ialah perkara yang beramal summastaqamu, dan dia beristiqamah dengan itu. Maknanya dia menjadi budaya rutin hariannya dengan amalan soleh. Contoh mudah, datanglah masjid, hari-hari datang masjid. Hari-hari datang masjid. Apabila kita tinggalkan masjid, adakah kita tinggal begitu saja? Adakah masjid tinggalkan kita? Kita hari-hari datang masjid. Apabila kita tinggalkan masjid, sampai masa wafat kita pun tinggallah masjid. Adakah masjid tinggal kita? Masjid tak pernah tinggal kita. Jejak-jejak langkah kita dicatat dan dikekalkan. Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharhum wa kulla syai'in ahsayna fi imamin mubin. Ayat lain disebut wa indana kitabun hafiz. Kami hidupkan nahnu nuhil mauta wa kami hidupkan orang yang mati wa naktubu ma qaddamu wa atharhum. Kami tulis apa yang dia beramalkan. Kesan amalan itu disimpan dalam kitab Imamun Mubin, kitab yang besar. Imam Mubin itu disebut tafsirnya ialah kitab yang disimpan di situ. Maknanya masjid tak tinggalkan kita, langkah itu kekal. Bahkan kalaulah dapat pencen berterusan, bila tamat kiamat nanti barulah tamat pahala yang berjalan. Itulah kata pencen daripada Allah. Itulah sebagai pengenalan. Dan yang keduanya kita tengok apakah amalan-amalan untuk mendapat pencen ini. Apakah amalannya? Amalannya terlalu banyak dan terbuka luas. Dan amalan itu adalah amalan harian. So mastaqamu, dan menjadi hariannya, menjadi rutin kepadanya. Dalam hadis Nabi dan ayat Al-Quran pun sebut, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wala tansu wala takunu kallazina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Maksudnya, wahai orang beriman beramal soleh, lihat diri kamu itu, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, apa yang kamu nak persembahkan hari kematian kamu, apa yang kamu nak persembahkan selepas kamu wafat. Apa kamu nak persembahkan selepas kamu wafat ini?
takwalah kamu kepada Allah, semoga dan Allah mengetahui. Janganlah kamu jadi orang yang lupakan Allah. La takunu kallazina nasullah fa ansahum, Allah lupakan dia. Fa'anfusahum ulaika humul fasik, itulah orang yang fasik. Orang yang lupa kepada Allah ini tak mau beriman, lupa terus. Allah kata, kalau aku lupakan dia, lupalah dia kepada aku sampai hari kiamat. Fazuku bima nasitum liqa'a yaumikum haza inna nasinakum, rasalah azab pada hari ini yang engkau lupa kepada aku. Nasinakum. Dan Allah kata fazuku bima, dan rasalah azab kada kamu lupa. Inna nasinakum, aku pun lupa kamu, aku pun lupa kamu. Inna wazukul azab bima kuntum ta'malun. Itu diingatkan kepada kita. Jadi apakah amalan untuk kita mendapat lahum ajrun ini, untuk mendapat pencen daripada Allah? Jadi amalan itu disebut dalam hadis Nabi. Disebut dalam hadis Nabi, apabila mati anak Adam, semuanya terputus kecuali 3. Sedekatun jariyah, ilmu yang tafa'u bi, al-waladus salih yad'ulah. Ini antara yang berterusan walaupun dah wafat. Sedekah jariyah, sedekah jariyah tak banyak, maknanya berjarang setiap hari, ataupun 50 sen satu hari, ataupun 1 ringgit satu hari, ataupun dalam gaji dah potong, siap-siap dari gaji itu dah potong sedekah kepada mana-mana badan kebajikan. Tak banyak, sebulan baru 10 ringgit, tapi khidmat sampai 60 tahun 40 tahun, hari-hari potong sedekah. Maknanya sedekah jariah. Jadi kalaulah Allah terima sebagai amalan itu, Allah terima sebagai amalan untuk dapat lahum ajrun ghairu mamnun, pahala yang tak putus-putus. Apabila wafat nanti, malaikat tetap catat sepanjang kita tak dapat buat, iaitu apabila dah wafat tak dapat lagi bersedekah, dah wafat, pahala itu terus berjalan, hari-hari berjalan sampailah berhentinya kiamat. Disebut sampailah kiamat. Makna sedekah jariah ini besar. Sedekah jariah ini besar peranannya dalam kehidupan kita. Bersedekahlah setiap hari sebagai istiqamah. Sumastaqamu, kalau nak buatlah setiap hari, walaupun itu terserahlah bagaimana pengurusannya. Ada bersedekah satu hari ialah tak banyak, 20 sen ke 30 sen, katakan 50 sen lah, sebulan 15 ringgit. Jadi setiap satu hari bulan dimasukkan mana-mana tabur dengannya, inilah sedekah harian saya. Maknanya beri sebulan sekali 15 ringgit, masukkan dalam tabur masjid ini. Inilah sedekah harian saya. Dan sedekah itu dikumpul secara bulan. Setiap satu hari bulan 15 ringgit. Maknanya kalaulah dia beristiqamah secara itu, maknanya pahala itu kalau Allah kira ini pahala yang tak putus-putus bagi kamu, maknanya berjalanlah. Maknanya ahli syurga ini memang ahli syurga, ahli neraka memang ahli neraka. Memanglah dia ahli syurga kerana dalam alam barzakh yang berpuluh ribu tahun terus berjalan, amal pahala sedekah ini terus berjalan, dicatat, malaikat akan catat sampailah kiamat. Itu yang Nabi sebut dalam hadis itu. Yang kedua disebut juga ilmu yang memanfaatkannya. Ilmu tu diajar, dikongsikan. Apa saja ilmu diajar. Maknanya ilmu yang tertinggi itu orang yang mengajar Al-Quran. Tapi ilmu ini tak kira apa-apa saja, dia boleh ajar sesiapa saja untuk dimanfaatkan dalam kehidupan. Seorang engineer dia boleh ajar ilmu, seorang arkitek boleh ajar ilmu itu, seorang tukang rumah dia boleh ajar kepada mana-mana generasi untuk membina satu buah rumah, dia boleh ajar apa saja ilmu yang memanfaatkannya. Jadi ilmu itu dimanfaatkan oleh orang lain dan orang lain pula akan manfaatkan orang lain. Jadi ilmu itu berkembang daripadanya. Seorang tukang rumah ajar seorang yang lain untuk membina rumah. Daripada itu orang yang diajar itu boleh berdikari, boleh hidup dengan rezekinya. Itu dikatakan ilmu yang memanfaatkannya. Yang ketiga disebut yang ini terbatas kerana terhad kepada anak yang soleh itu bila dia akan tamat juga. Mana anak yang soleh mendoakannya, bermaknanya anak yang soleh doakan ini tetap berjalan.
doanya apabila dimakbulkan, doa itu tetap berjalan terus. Tak apabila katakan seorang anak yang soleh mendoakan ayahnya ini nahas dikubur, dengan berkat doa anaknya ini ayahnya jadi bahagia. Apabila anaknya wafat, adakah Allah tarik balik doa anaknya ini? Anaknya ketika ayahnya wafat umur pun dah 40 tahun, dia doa ayahnya hari-hari, 20 tahun 60 tahun dia pun wafat, dia doa ayahnya hari-hari, ayahnya dapat bahagia, ayahnya begitu bahagia di alam barzah. Apabila dia wafat, adakah terhenti yang telah dimakbulkan oleh Allah? Dahulu ayahnya tak bahagia, sekarang ini bahagia. Oleh kerana anaknya dah wafat, adakah Allah akan tarik balik doa itu? Tak. Ini kata doa anak soleh yang berterusan. Bermakna itu doa yang soleh berterusan. Anak itu mendoakan ayahnya dan ayahnya berterusan bahagia walaupun anaknya dah wafat. Kerana itu ialah keberkatan mendidik anak-anak yang soleh. Keberkatan walaupun ayah sendiri pun lentar pukang kalau kita kata, tapi anak tahfiz, anak kuat belajar agama, itu rezeki masing-masing kita tak tahu. Bermaknanya anak yang soleh ini memberi keberkatan kepada ibu dan ayahnya. Maknanya itu disebut, itu antara yang tak putus dalam kubur. Dan Al-Quran disebut juga Al-Quran, pahala amalan-amalan yang untuk mendapatkan lahum ajrun ghimam ini disebut falaqtahamal aqabah. Kenapa kamu tidak menyerbu perkara yang soleh? Alam naj'alahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain falaqtahamal aqabah. Kenapa kamu tidak serbu amalan-amalan yang diperintah oleh Allah? Wa ma adra falaqtahamal aqabah. Wa ma adra al-aqabah, apa perkara yang utama itu? Disebut fakku raqabah. Zaman dahulu bebaskan hamba ini besar pahala. Mungkin mana bebas pahalanya tak putus-putus. Sebab seorang hamba untuk beriman kepada Allah, selagi dia jadi hamba, dia terikat dengan Tuhan. Apabila kita bebas, dia boleh pergi masjid hari-hari tanpa apa-apa sekatan, sebab dia dah bebas. Hamba ini seperti terpenjara maktub, terpenjara kerana ikatan yang dijanjikan, bukan penjara, tapi seperti itulah. Apa-apa pun tak ada, gaji tak ada, upah tak ada. Apabila dia dibebaskan, seperti Abu Bakar As-Siddiq membebaskan Bilal Ar-Rabah. Apabila dibebaskan, Bilal ini dilantik oleh Nabi menjadi Bilal, menjadi muazzin. Besarnya bebas hamba ini, besar kalau hamba itu benar-benar nak beriman. Dan ayat keduanya, au it'amun fi yaumin zi masrabah. Kamu beri makanan kepada orang-orang yang memerlukan pada hari yang kelaparan. Kamu bersedekah untuk diberi kepada orang yang amat memerlukan itu. Di mana sekarang ini? Di Malaysia di mana? Kalau di Malaysia ni saya tak tahu pula di mana. Tapi kalau dunia hari ini di mana? Di Gaza. Dunia sekarang ni di Gaza. Itu Tuhan sebut. Kenapa kamu tak serbu? Sebab falaqtahamal aqabah tu, iqtaham tu maksudnya kenapa kamu tidak terkam? Bukannya kenapa kamu tak kerjakan, tak. Allah sebut kenapa kamu tak terkam, kenapa kamu tak serbu. Fakku raqabah, bebas hamba, au it'amun fi yaumin zi masrabah, pada hari orang yang lapar. Orang yang lapar kamu biarkan saja lapar. Au it'amun yatiman za maqrabah, memberi bantuan kepada orang-orang anak-anak yatim. Anak yatim di rumah kebajikan. Sebab anak yatim yang ada rumah sendiri itu kalaulah yang jutawan, memang jutawan, tapi anak yatim ni perlu disantuni. Kalaulah dia orang susah, kita kena beri bantuan. Kalau dia dah kaya, kita kena beri kasih sayang kepadanya kerana dia kehilangan ibu bapanya. Au it'amun fi yatiman za maqrabah, orang-orang yatim yang orang yatim yang mempunyai saudara yang lain, kenapa tak bantu? Au miskin za matrabah, ataupun orang-orang miskin, kenapa kamu tak beri, biarkan orang miskin yang terlantar. Miskinan za matrabah. Itu antara amalan-amalan yang berterusan nanti.
Sebab Allah sebut, kenapa kamu tak terkam perkara ini, kenapa kamu tak serbu perkara ini. Dan summaka minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Kemudian orang yang sentiasa memberi pesanan bersabar-sabar dan sentiasa menghubung silaturahim. Ini antara pahala yang tak putus. Menghubung silaturahim itu pahala yang tak putus. Dan itulah ulaika ashabul maimanah, itulah orang-orang yang golongan kanan. Golongan kanan ini ialah golongan syurga. Jadi orang dapat syurga ini orang yang banyak pahalanya, dan pahalanya antaranya yang tak putus-putus itu tadi. Itulah kata lahum ajrun ghair mamnun. Tak nak ke perkara ini Allah nak beri sampai kiamat barulah tamat pahala ini. Carilah mana yang disebut hadis Nabi. Dan satu hadis yang lain lagi disebut ada 7 perkara. Jadi amalan-amalan untuk mendapat lahum ajrum ini, kita juga boleh lihat apakah amalan yang membahagiakan seseorang itu di kubur. Apakah bahagianya seseorang itu di kubur? Dia disebut antaranya ialah solat tahajud. Menunaikan solat tahajud istiqamah daripada muda sampailah ke akhir hayat. Itu antara orang yang bahagia dalam kubur. Yang keduanya, orang yang sentiasa membaca Al-Quran. Dan disebut oleh Nabi, siapa yang mengamal surah Al-Muluk, dia selamat daripada kubur. Orang yang sentiasa mengamal surah Al-Muluk, hari-hari baca. Maknanya, kalaulah istiqamah, itu di antara perkara yang dikira oleh Allah lahum ajrun ghair mamnun, iaitu pahala yang tak putus-putus nanti. Itu disebut dalam hadis Nabi, ya. Dan disebut di sini ada 7 disebut di sini, diriwayatkan oleh Muslim daripada Abdullah Asghar daripada Abu Hurairah, sesungguhnya termasuk amal kebajikan yang menyusul seorang mukmin setelah kematiannya. Maksudnya ialah lahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya termasuk amal dan kebajikan yang menyusul seorang mukmin setelah kematiannya. Maknanya ini yang dikatakan lahum ajrun ghairu mamnun. Yang disebut pertama, ilmu yang diajarkan yang ia sebar luas. Yang kedua, anak soleh yang ditinggalkan. Anak soleh itu dah disebut, ada 3 perkara tadi. Anak yang soleh ditinggalkan. Siapakah itu anak yang soleh? Adakah anak soleh itu anak yang hafal Al-Quran? Adakah anak soleh itu anak yang seorang tahfiz? Adakah anak soleh itu anak yang belajar sekolah agama? Tidak. Paling tidak anak soleh ini ialah tak pernah derhaka kepada ibu bapanya, dan tak pernah dan taat kepada Allah. Dan dia boleh baca Al-Quran. Setidak-tidaknya diberi Al-Quran kepadanya, dia boleh baca, sama ada merangkak ke, sama ada betul ke tak betul. Kalau diberi Al-Quran, dia boleh baca walaupun tak betul, dia boleh baca. Apabila minta jadi imam kepada saudara yang lain, dia boleh ke depan untuk jadi imam. Kalau setakat nak baca inna ataina qul huwallah, dia boleh baca. Dan dia hafal doa rabbil filli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa itu dalam ingatannya. Setidak-tidaknya itu yang ada ni. Inilah anak yang soleh. Walaupun dia bukanlah hafiz, walaupun dia bukan seorang yang kata ingat Al-Quran, tapi dia itulah yang paling minimum sebagai anak yang soleh. Sebenarnya anak yang soleh tak pernah derhaka ibu bapa, tak pernah tinggal solat, tak pernah tinggal puasa, diberi Al-Quran, boleh baca, dan dia sentiasa jaga akhlak yang baik. Maknanya inilah anak yang soleh. Jadi anak yang soleh itu tak putus. Jadi disebut awal-awal itu perkara yang menyusulkan setelah kewafatannya. Yang seterusnya, yang ketiga, mashaf yang diwariskan, mashaf yang diwakafkan. Mashaf itu ialah Al-Quran. Ini disebut mashaf. Arab sebut mashaf kerana dia telah tercetak semasa diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu wahyu. Itu wahyu. Apabila dah lengkap jadi Al-Quran, apabila diturunkan kepada Nabi, itu wahyu. Itu dari segi istilah. Kalau kita kata mereka menyampaikan Al-Quran kepada Nabi, tak betul pada ayat, tapi pada percakapan tetap betul. Pada istilahnya tak betul, tapi Jibril menyampaikan wahyu, itu yang tepat. Tapi tak salah kata Jibril menyampaikan Al-Quran kepada Nabi, pun tak salah. Tapi yang tepatnya ialah wahyu. Jadi wahyu itu dah lengkap.
lalu dimashafkan dan dicetak. Sebab itulah kita sebut mashaf sekarang ini ya. Jadi mashaf ini diwakafkan kepada masjid, diwakafkan kepada sekolah-sekolah tahfiz, diwakafkan mana-mana tempat yang memerlukan untuk anak-anak belajar. Itu antara disebut di sini pahala yang lahum ajrum ghair mamnun. Itu pencen daripada Allah SWT. Yang keempat, masjid yang didirikan. Dia ini adalah, dia suka datang masjid lebih kurang. Selalu datang masjid jadi makmum, itu sudah cukup mendirikan masjid. Kerana imam pun boleh menegakkan solat. Datang hari-hari masjid itu dah dikira mendirikan masjid. Apatah lagi menyumbang keuangan, apa saja program masjid dia ke depan. Tak ada duit pun, iaitu sumbangan tenaga, nak buat apa, nak potong apa, nak buat diri bangunan, dia selalu ke depan ke masjid. Apa saja program masjid. Kalau ada duit, beri sumbangan. Kalau tak ada, apa yang perlu saya bantu. Itu orang yang mendirikan masjid. Kalau tak boleh semua, datanglah ke masjid jadi makmum. Itu pun dah dikira mendirikan masjid. Kalau tidak, masjid kosong. Datang ke masjid, itu dah dikira orang yang mendirikan masjid. Itu yang keempat. Yang kelima, rumah yang dibangun untuk Ibn Sabil. Rumah yang dibangun ialah tempat penginapan kepada orang yang bermusafir, pengembara. Sebab orang zaman dahulu suka bina rumah kemudahan, tapi sekarang ini tak ada lagi. Terutama sekali di persekitaran perjalanan untuk menuju ke Mekah, banyak rumah-rumah sebab mereka mengendarai unta itu perlu berehat, dan perjalanan itu perlu berehat. Sekarang ini mungkin tak ada lagi. Tapi kalau perjalanan balik kampung, dia sediakan depan itu rumah penginapan sementara, itu sebagai pahala yang tak putus. Yang seterusnya disebut di sini ialah sungai yang dialirkan. Maknanya dia ini mengalir air kepada orang lain. Kalau dia ada telaga, dia kongsi dengan orang lain. Satu kampung boleh berwuduk. Seperti Sayyidina Osman pernah membeli telaga. Terkenal Sayyidina Osman ini sebagai pemilik telaga. Sebab dahulu ada satu telaga, Sayyidina Osman bayar telaga itu. Dengan itu dia terkenal sebagai pemilik telaga. Ataupun dialirkan air di sini, maksudnya air itu ialah sumber kehidupan. Kalau makan banyak mana sekalipun, kalau tak minum tak boleh. Jadi boleh diibaratkan di sini ataupun dikiaskan, mengalirkan sungai itu ialah membahagikan duit, membahagikan duit kepada orang miskin. Sebab itu adalah sumber kehidupan, harta. Jadi anak jiran rumah ramai yang susah, kita pun bagi makanan, bagi wang. Tapi hari-hari kita bagi, walaupun sekadar itu yang kita mampu. Itu dikatakan orang pahala yang tak putus-putus baginya. Atau sedekah yang dikeluarkan dari hartanya sewaktu masih sihat dan menyusul setelah ia meninggal dunia. Ini orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah sentiasa bersedekah kepada Allah. Daripada ada saja pendapatan, pastikan setiap harinya ada sedekah. Sama ada kepada orang-orang yang lain ataupun kepada mana-mana kebajikan. Itu amalan. Jadi inilah amalan-amalan di antara amalan yang disebut yang tidak putus, lahum ajrun ghair mamnun. Itulah maksudnya pencen daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak nak ke pencen daripada Allah ini? Mana kalau dapat ini berterusanlah. Kita hidup 60 tahun saja, apa yang kita buat? Itu yang kita buat. Apa yang kita mampu, tetapi dikira oleh Allah sebagai lahum ajrun ghair mamnun. Cukuplah. Memanglah ahli syurga, memanglah ahli syurga akan masuk syurga. Sebab lama dia dapat ganjaran daripada Allah. Itulah hidup ini. Hidup ini untuk beramal kepada Allah, dan mana yang boleh kita istiqamah secara harian, lakukan, jangan putus asa. Sehinggalah kita tak boleh lakukan lagi kerana keuzuran, kerana sakit yang terlantar. Apabila ada sakit terlantar, adakah kita tak dapat pahala yang kita lakukan harian itu? Disebut dalam tafsir tadi. Dapat mati. Bagaimana apabila dah wafat? Dapat. Diperintahkan mereka tulis pahalanya di kubur hariannya seperti harian biasa. Tulis. Bila tamat akan kiamat. Itulah kata kebaikan, kemurahan Allah.
ganjaran itu berjalan itu kemurahan Allah kepada kita, supaya kita ini sentiasa beristiqamah, tak pernah kecewa untuk beramal soleh. Terutama sekali seperti Nabi tak pernah tinggal qiyamul lail. Istiqamah maknanya itu semua membahagiakan nanti, sebab apabila kita dalam barzakh kita kumpul lagi, masih lagi terkumpul. Dividen masih lagi terkumpul, bukan setakat semasa hidup. Apabila dah wafat masih lagi terkumpul, ditambah. Sebab dan apabila terima kitab tadi, Imam Mu'min akan dibentangkan dan akan diberikan, dan kita akan terima kitab kita di sebelah kanan. Itulah ahli syurga. Jadi itulah kata amalan-amalan yang Allah perintahkan kepada kita ada kelebihan tertentu, ada yang Allah tentukan ia sebagai pahala yang tak putus-putus, lahum ajrun ghairu mamnun. Ada lagi perkara yang singkat tetapi dapat yang tertinggi, iaitu mati syahid. Mati syahid ini dia boleh pintas segala-galanya. Kalau dah mati syahid, dia boleh pintas segala-galanya, dan dia akan masuk syurga tanpa hisap. Tanpa hisap, dan dia ditempatkan di syurga untuk menunggu syurga, bukan syurga yang ada sekarang. Orang mati syahid ini, wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Jangan kamu kata orang mati syahid ini mati, bahkan dia hidup dan dia mendapat rezeki daripada Allah. Kalau nak pintas, mati syahid itu tertinggilah. Tetapi kita nak mati syahid, sekarang ni di mana tempat mati syahid sekarang ni? Ulama kita kata Istihad di Gaza sekarang ini. Kalau nak mati syahid kau boleh pergi, dipersilakanlah. Tapi bagaimana kamu nak pergi? Banyak sangat halangan, terhalang sana, terhalang sini. Itu terserahlah kepada diri masing-masing. Dulu orang kita kalau dulu ditipu Daesh, ditipu ISS, lama juga. Tapi ulama tak pernah istihar pun. Itu adalah syahid, itu adalah fisabilillah. Sekarang ni ulama kita kata dah fisabilillah, siapa yang bantu Gaza. Itu antara amalan yang tertinggi. Walau bagaimanapun, kita bahaskan di sini ialah untuk mendapat ajrun ghairu mamnun, pahala yang tak putus-putus. Kemudian kita jihad mati syahid, lagilah tertinggi, lagilah mulia kedudukan. Kalau tak mati syahid pun dia dapat yang ajrun ghairu mamnun. Apabila mati syahid, lagilah dia dapat dua-dua kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan pada pagi bahagia ini. Apa yang baik itu adalah hidayah Allah SWT. Yang buruk itu daripada saya sendiri yang kredit ini. Semua maaf jika terkasar bahasa. Jadi kita tangguh sesi ini dan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.